Catatan awal perkembangan sejarah kritikan sastra telah bermula sekitar tahun 300 sebelum Masihi. Hal ini sejajar dengan perkembangan tradisi penciptaan karya seni sastra dalam zaman Yunani. Kritikan menjadi asas yang mengkonsepkan tindak balas halayak secara kritis terhadap fenomena-fenomena dan gejala-gejala sastra yang terdapat dalam karya atau kesannya ke atas pihak yang lain. Jelasnya, kritikan sastra tidak muncul dengan seadanya, tetapi sangat bertalian dengan sikap kritis dan analitis manusia itu sendiri yang cenderung untuk melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap sesuatu. Tradisi kritikan yang bermula sejak era Yunani dan kemudiannya menjadi tradisi dalam sastra Eropah apabila teori-teori era klasik dihidupkan dan digunakan semula dalam nafas baharu. Sepanjang perkembangannya yang bermula sejak zaman Yunani hingga ke hari ini, teori dan kritikan sastra telah menempuh pelbagai perubahan, penyimpangan dan pembaharuan. Prinsip dan dasar yang membina teori terdedah kepada kritikan dan pandangan-pandangan baharu yang menampilkan sifat teori dan kritikan yang dinamik dan fleksibel dengan pandangan-pandangan baharu. Seterusnya adalah kaedah kajian. Dalam bahagian ini, kami telah menggunakan dua kaedah kajian bagi memperolehi data. Pada peringkat awal, kami semua telah bersetuju untuk menggunakan kaedah kepustakaan dalam mencari buku-buku rujukan mengenai sejarah kritikan sastra di Barat. Oleh itu, kami telah menggunakan beberapa buah buku rujukan yang terdiri daripada buku kritikan sastra teori dan praktis, pemikiran perkembangan filsafat dari klasik dan moden, dan buku Plato pengenalan ringkas. Bukan itu sahaja, kami juga telah memilih untuk menggunakan kaedah laman sesawang. Artinya adalah laman web metod induktif Francis Bacon dan banyak lagi. Oleh itu, hasil rujukan ini juga telah diletakkan pada bahagian perbincangan kajian bagi memperkukuhkan lagi maklumat. Kaedah ini digunakan bagi mencari dan mendapat maklumat dengan lebih jelas lagi. Sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat era klasik. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 470 sebelum Masihi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masihi. Plato ialah ahli falsafah yang berguru dengan Socrates. Dalam semua karyanya, Socrates dijadikan sebagai pujangga, namun pandangannya terkadang menyimpang jauh dan lebih luas dari gurunya. Plato berpegang kepada unsur teori yang menyatakan bahawa segala kenyataan yang di dunia ini merupakan peniruan dari yang asli, sedangkan karya seni merupakan tiruan dari sesuatu yang ada. Kritikan ini wujud kerana pemikiran Plato bahawa terdapat dua dunia yang terpisah satu sama lain, iaitu dunia Indra Dewi, tampak dan sentiasa berubah, tidak abadi dan tidak sempurna, dan dunia idea, iaitu tidak berubah, abadi dan sempurna, di mana kebijaksanaan dan kebaikan adalah idea tertinggi. Teori ini telah merendahkan martabat dan idea para seniman. Menurut A. Halim Ali, Plato sering mencemuh penyair Homerus. Sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat era klasik. Aristotle iaitu murid Plato yang merupakan tokoh terkenal pada masa lampau. Walaupun Aristotle merupakan anak murid Plato, namun terdapat pertentangan antara pemikiran dan pandangan mereka. Aristotle dalam bukunya Poetics turut membincangkan seni sebagai suatu peniruan tetapi beza maknanya dengan pendapat yang diangkat oleh Plato. Menurut Aristotle, seni ialah sebuah imitasi, tiruan, dapat dibezakan melalui beberapa hal iaitu medium peniruannya, objek peniruannya dan bagaimana peniruan itu dilakukan. Dengan menjadikan seni sebagai tiruan, para seniman dapat mencipta karya seni dengan melakukan peniruan objek, peristiwa atau gambaran manusia sebagai watak dalam menjadikan sesuatu yang lebih baik, lebih buruk atau sama. Lain itu, Aristotle juga berpegang dengan konsep teori berasaskan kesan. Teori berasaskan kesan ini dikatakan sebagai teori pragmatik yang mendatangkan kesan secara praktik. Sesebuah karya itu dianggap baik jika penciptaan karya sastra seperti puisi, lakonan, penceritaan dan sebagainya memberi kesan kepada pembaca dan halayak. Aristotle menyatakan bahawa seorang penyair itu harus berlebih-lebihan untuk mendatangkan kesan kepada halayak.
Seterusnya, Aristotle juga menekankan teori moral. Moral dapat dimaksudkan sebagai ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan. Aristotle berpegang kepada konsep the golden mean, iaitu mencari kebaikan dalam keadaan keseimbangan di antara keinginan agar tidak melampau dalam setiap perilaku. Menurut Ali Jamaluddin Muhammad, Azizan Haji Baharuddin dan Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali 2017, manusia sebagai rasional ingin mencari kebahagiaan. Dengan kebaikan itu sendiri mempunyai nilai yang ekstrintik, etika utiliti manusia dalam mencari keseronokan. Teori yang dipegang oleh Aristotle dilihat lebih baik daripada konsep yang ditekankan oleh Plato kerana teori Aristotle seperti mewujudkan inisiatif untuk meningkatkan karya sastra yang bagus dengan menekankan teori berasaskan kesan dan teori moral yang sekaligus meningkatkan mutu pengarang dan halayak. Perkembangan pemikiran kedua-dua tokoh falsafah iaitu Plato dan Aristotle telah menyebabkan tersebarlah budaya kritikan dan teori dalam era klasik sehingga muncul tokoh pemikir seperti Dionysius Caesius. Pemikirannya tentang unsur estetika dan kebaikan dalam karyanya On the Sublime, beliau membicarakan tentang sublime yang bermaksud mengagumkan, menakjubkan, seronok, betul, mulia dan luhur. Karya ini mengandungi pendapat Longius tentang kesubliman dalam retorik. Longius menjelaskan mengenai kemerosotan ilmu retorik. Bagi Longius, ilmu retorik telah berkembang dan menjadikan seni sebagai satu pembiasan makna. Namun akhirnya ilmu retorik hanya menjadi seni yang mementingkan penyusunan kata dan mengabaikan keterikatan antara lawan bicara dengan pembicara. Longius mementingkan konsep sublime dengan menetapkan dua aspek iaitu keluhuran moral dan kesedaran sosial. Menurut Demetrius Caesar 2019, keluhuran moral ini memungkinkan manusia untuk menerima cahaya ilahi atau yang disebutnya sebagai echo of the Great Spirit. Sementara itu, untuk membentuk keluhuran moral, maka manusia harus menjaga kepekaan sosial. Longius turut membangkitkan perkara yang dapat merosakkan sublime, iaitu klausa yang rosak, kecurangan, penggunaan kata yang tidak seharusnya, anti-climax. Anti-climax bermaksud keadaan atau perasaan yang kesannya turun atau menjunam dengan tiba-tiba daripada keadaan atau aliran yang memuncak. Kehebatan suatu karya itu bergantung kepada penulisnya. Jadi yang patut dikagumi itu ialah orang yang membangunkan karya itu dan bukan karya itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian Ad-Mazaki 2007, menyatakan 5 kriteria yang ditetapkan oleh Longius iaitu jenis yang kreatif, wawasan yang agung, emosi dan nafsu, retorik, perubahan yang mulia. Hal ini telah menekankan penciptaan sesebuah karya yang harus didorong oleh pengarang yang hebat dan tidak melakukannya sebagai pekerjaan sambil lalu. Pengarang hendaklah mahir dalam penggunaan teknik retorik dan sebagainya agar karya itu tidak terpesong. Baiklah, pemikiran tokoh dalam perkembangan sejarah kritikan sastra di Barat yang seterusnya adalah pemikiran Quintus Horatius Phallus atau lebih dikenali Horace telah menyumbang karyanya iaitu Ars Poetica. Ars Poetica memuatkan beberapa dasar penilaian kritikan dan tanggapan-tanggapan yang sangat membantu bidang kritikan. Ars Poetica memberi penekanan kepada kebijaksanaan memilih tema yang baik, pemikiran yang rasional, kata-kata yang hidup dan adunan yang kaya dengan teknik menjadikan karya bermutu tinggi. Beliau mengatakan bahawa medan penerbitan menjadi tempat peribadi. Kesenian dalam diri seseorang pengarang akan dipaparkan melalui karyanya. Kritikan Horace turut menekankan unsur moral dan keindahan yang perlu diolah secara licin dan fungsi utama ialah mengajar dan memberikan hiburan. Horace turut menekankan pemikiran kepada ciri-ciri pengkritik iaitu seseorang pengkritik harus berakal sihat, jujur dan tidak melakukan penilaian dengan tidak cukup sihat dan jujur. Sesebuah kritikan itu diterima sebagai kritikan untuk memperbaiki sesebuah karya apabila pengkritik dalam keadaan waras. Kritikan terhadap sesebuah hasil karya hendaklah mengambil sikap yang tidak memihak sesuatu golongan dan pengkritik pula dituntut menggunakan ukuran yang wajar. Puisi Horace masuk akal dan tidak dipaksakan dengan tanggapan
bahawa pengarang yang sendiri tidak menyusun teknikal sesebuah arts literature, tetapi mencerminkan dan mencipta semula arts dalam puisinya dengan corak dan semangatnya sendiri. Marcus Fabius Cutilius merupakan salah seorang tokoh Romawi yang terkenal. Buku beliau adalah Institutio Oratoria yang banyak memberi penekanan terhadap kritikan sesebuah karya. Cutilius telah menekankan prinsip retorik dalam bukunya Institutio Oratoria. Beliau berpandangan bahawa retorik adalah sains pengucapan yang baik. Konsep yang ditekankan oleh Cutilius dapat dilihat bermulanya perkembangan sastra yang mementingkan penyusunan plot, di mana Cutilius mementingkan perlunya ada titik mula atau bagaimana untuk memulakan sesebuah karya atau teks. Dengan adanya plot atau susunan, pengarang akan lebih mudah menghafal atau mengingati elemen-elemen yang diperlukan dalam setiap susunan. Justru itu, pada abad pertengahan di Eropah, istilah kritikan dapat dikatakan menghilang. Penjaga Erasmus menggunakan istilah ars kritika atau seni mengkritik pada Alkitab sebagai bentuk penerangan hidup. Dalam perkembangannya, istilah kritik digunakan oleh kalangan humanis kepada analisis naskah-naskah kuno. Berbicara mengenai kritik sastra, terdapat buku pertama kritik moden berjudul Kritis. Buku tersebut berisi perbandingan antara pujangga Yunani dengan Latin dengan bentuk menyandingkan, mempertimbangkan dan menilai Homerus. Dengan usahanya itu, Scaliger mendapat julukan sebagai kritikan besar di kalangan sastrawan Perancis. Tokoh sastrawan barat pada abad ke-17. John Dryden dikenali sebagai seorang dramawan, pengkritik dan satiris. Sajak-sajaknya mencerminkan pergolakan politik dan pertentangan keagamaan yang berlangsung sejak zaman Puritan dan mencerminkan pendirian Dryden yang berubah-ubah. Dalam keagamaan, beliau juga tidak konsisten, selalu berpindah-pindah agama. Keunggulan Dryden adalah pada sajak jenis-jenis satira, sajak politik, keagamaan, sajak-sajak cerita dan beberapa drama tragedi yang sering disebut hero tragis kerana telah ditulis dalam bentuk heroic couplet. Karya-karya yang lain adalah The Conquest of Granada, The Indian Queen and Aurangzeb. Menurut Breslin, Charles E. 1999, Dryden cemerlang di hampir semua genre. Sumbangannya yang berterusan untuk kritikan sastra, An Essay of Dramatic Poetry, menonjolkan kejeniusannya dalam kebanyakan genre yang mencerminkan kecemerlangannya semasa pertempuran tentera laut antara Inggeris dan Belanda. Penyair sastra Inggeris pertama yang menggunakan istilah criticism ialah John Dryden. Pada tahun 1677, beliau menulis tentang The State of Innocence. Karya yang ditulis itu menyampaikan bahawa kritikan sastra yang disampaikan Aristoteles menjadi dasar penilaian sastra yang benar. Perbincangan yang panjang kemudian dilakukan mengenai konsep Aristotelian mengenai tiga kesatuan masa, tempat dan aksi dalam drama. Sekiranya plot drama berlangsung dalam satu kitaran waktu 24 jam dan di satu lokasi, perlukah hanya plot tunggal tanpa subplot? Kedudukan bahawa sebuah drama mesti mengekalkan ketiga-tiga kesatuan iaitu tidak diragui memenangi perbahasan. Tokoh yang pertama ialah Francis Bacon. Beliau adalah salah seorang tokoh utama dalam falsafah semula jadi dan juga dalam bidang metodologi saintifik dalam tempoh peralihan dari Renaissance iaitu zaman kegelapan ke era moden awal. Beliau juga sebagai seorang peguam, ahli parlimen dan penasihat permaisuri iaitu Queen Elizabeth. Bacon menulis mengenai soal undang-undang, negara dan agama
serta mengenai politik kontemporari. Tetapi, dalam masa yang sama, dia juga menerbitkan teks di mana beliau membuat konsep mengenai spekulasi dalam masyarakat dan beliau memikirkan persoalan berkenaan tata susila walaupun dalam kerja-kerja beliau mengenai falsafah asli. Francis Bacon merupakan seorang saintis dan ahli falsafah moden yang berketurunan Perancis. Beliau dilahirkan di York House, London pada 1561 dan meninggal dunia pada 9 April 1626. Beliau mendapat pendidikan di Trinity College, Cambridge. Nama bapa beliau ialah Sir Nicholas Bacon, iaitu seorang penjaga cap mohon atau lebih dikenal sebagai Lord Keeper of the Seals, dan ibunya bernama Lady Anne Coke. Karya termasyhur Bacon ialah bertajuk Novum Organum yang telah diterbitkan pada 1620. Buku tersebut menerangkan tentang metod saintifik yang telah dikemukakan oleh saintis sebelumnya. Beliau telah menukar metod percubaan kepada sistem percubaan, iaitu metod pemerhatian, penelitian, kajian, percubaan dan keputusan. Hal ini kerana beliau melihat teori saintifik pada zamannya itu perlu dilakukan penambahbaikan. Karya-karya agung beliau yang lain juga yang bertajuk The New Atlantis, Essay The Great Instruction dan The Advancement of Learning. Bacon mengemukakan 4 bentuk halangan minda, iaitu idola mentis yang menyebabkan seseorang tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kesimpulan atau pemikiran falsafah yang baik. Pertama, idols of the tree, iaitu sikap yang terlalu taksub dengan pandangan, kumpulan atau organisasi. Yang kedua, idols of cave, iaitu disebabkan seseorang itu berfikiran sempit dan akan menilai sesuatu berdasarkan tahap pendidikan dan persekitarannya sahaja. Yang ketiga, idols of marketplace, iaitu yang disebabkan oleh perkataan atau frasa yang digunakan seharian sedangkan ia menghalang kepada pemahaman yang sebenar. Contohnya, lafaz yang terlalu umum. Keempat, yang terakhir ialah idols of the tree, iaitu kelemahan teori atau hipotesis yang dibuat tetapi diterima secara membabi buta. Kesimpulannya, Francis Bacon merupakan seorang ahli falsafah yang berusaha mengubah konsep pemikiran masyarakat supaya lebih berfikir secara ilmiah dan membuat penyelidikan terlebih dahulu sebelum menerima sesuatu pandangan atau teori. Maka disebabkan sikapnya, metodnya itu digunakan sehingga kini. Namun, menurut Staff, kelemahan terbesar Bacon ialah beliau tidak berpegang pada hipotesis dan beralasan bahawa melalui bukti atau fakta yang kukuh akan menyebabkan hipotesis itu akan terhasil dengan sendirinya. Tokoh yang kedua adalah Gotthold Ephraim Lessing. Beliau dilahirkan di Kamenz, sebuah kota kecil di Sachsen pada tanggal 22 Januari 1729. Ayahnya seorang pendeta dan penulis tulisan-tulisan teologi. Setelah menghadiri sekolah lain di Kamenz pada tahun 1737 dan Fürstenschule Afradination pada 1741, beliau belajar teologi dan kedoktoran di Leibniz, di mana beliau mula menulis untuk pentas. Beliau juga menghasilkan pelbagai karya dari tahun 1760 sehingga 1765. Beliau juga bekerja di Breslau sebagai Sekretaris Jeneral dan mula menyusun karyanya yang terkenal iaitu Lacan dan Mina von Barhelm. Pemikirannya dipengaruhi oleh pertimbangan teoritisnya juga membawa pembaharuan. Gotthold banyak mempersoalkan agama dan ketuhanan. Fragmen-fragmen yang dipublikasikan dari tulisan seorang kenalannya yang sangat menentang dogma ternyata menimbulkan 5 amarah pihak gereja Ortodoks. Beliau juga salah seorang anggota Freemasonry, sebuah organisasi kebebasan berfikir dan humanisme. Organisasi ini banyak membawa pesan humanisme sekular di mana intinya adalah manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu tanpa peranan dari Tuhan ataupun hal-hal spiritual lainnya. Bagi Gotthold, seorang tokoh kritik Jerman, tujuan penghasilan karya seharusnya untuk kebaikan penonton dan pekarya itu sendiri. Harus pula mempunyai kebebasan dalam pengkaryaannya dan tidak terikat kepada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Kini, pemikiran seperti ini banyak mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk umat beragama. Esensi kemanusiaan kini banyak dipernyatakan, terlebih kemanusiaan dalam pandangan dunia barat. Begitu juga dengan ideologi-ideologi yang berpusat pada manusia sebagai otoritas tertinggi seperti kapitalisme dan Marx. Tokoh yang seterusnya ialah Bun Liao Nicholas.
Dari segi pemikiran, dalam abad ke-18 ini, aspek moral menjadi tumpuan para pemikir. Masing-masing mengetengahkan idea-idea tentang kemurnian dan kesucian. Karya yang terbesar ialah karya yang menyentuh perasaan, memuat sensitiviti panca indera serta menawan hati penonton. Beliau memberi penumpuan hanya kepada karya, kemudian melihat bagaimana karya itu memberi kesan baik kepada penonton. Dari segi kritikan, Boileau telah menghasilkan beberapa genre baharu dalam sastra. Pengaruh Boileau sangat besar terhadap perkembangan kesusastraan di Perancis dan di Eropahnya. Idea-idea pembaharuan ini telah menganjak era perkembangan kesusastraan dari klasik kepada klasik baharu. Secara kesimpulannya, berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para sarjana, dapat disimpulkan bahawa kritikan bermaksud memberi penilaian terhadap sesuatu hasil seni, menerusi proses pengamatan dan perbandingan, menganalisis dan menghayati dengan kaedah-kaedah yang sistematik dan beralasan dengan maksud mengembangkan tanggapan-tanggapan yang terbit darinya. Oleh itu, kritikan menjadi asas yang mengkonsepkan tindak balas halayak secara kritis terhadap fenomena dan gejala sastra yang terdapat dalam karya atau kesannya ke atas pihak yang lain. Tradisi kritikan yang bermula sejak Yunani kemudiannya berkembang dan menjadi tradisi dalam sastra Eropah apabila teori era klasik dihimpunkan dan digunakan semula dalam nafas yang baru.